Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aflah syu'unal ummati wa farij 'annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala pujian hanya milik Allah taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah taala telah memujinya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung dalam pembicaraan kitab kita, bicara ilmu kitab hikam, dan kita telah sampai pada muka surat 83. Muka surat 83. Dan saya ucapkan selamat datang kepada para jamaah di mana saja berada, sama ada di Johor, di Negeri Sembilan, di Melaka, di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, di Perak, dan juga di mana sahaja berada. Termasuk juga di Sabah, Sarawak, Singapura dan seumpamanya. Alhamdulillah, malam ini kita masih lagi bersama, dan insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab kita pada muka surat 83. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, faman akramaka fa innama akrama jamila satrihi fika. Maksudnya, maka barang siapa memuliakan akan dikau, yakni sama ada orang itu memuji kamu ataupun menghormati, memuliakan kamu, mengutamakan kamu, dengan arti kata orang itu memberi kelebihan kepada kamu. Maka barang siapa yang memuliakan akan dikau, maka sesungguhnya memuliakan ia akan elok dinding Allah. Maka sebenarnya dia telah memuliakan kamu dengan sebab indahnya Allah menutup kamu. Dengan sebab indahnya Allah Ta'ala menutup kamu. Dengan wasitah ketiadaan syukur. Dengan wasitah, iaitu perantaraan tiada syukur. Maknanya Allah Ta'ala menutup keaiban kamu. Tanpa menutup keaiban kamu, maka tiada orang yang akan ucap terima kasih ataupun tiada orang yang nak puji kamu. Jadi sebenarnya, apabila seseorang itu memuji kamu, sama ada dia puji kamu dengan sebab ilmu kamu, dengan sebab ilmu kamu, ataupun dia memuji kamu dengan sebab harta kamu yang kamu dermawan dengan sebab harta, ataupun dia memuji kamu dengan sebab pangkat, lalu kamu maknanya dengan pangkat tadi kamu tolong orang. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu orang puji kamu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menutup keaiban kamu. Sebab manusia ini dia tidak dapat lari daripada keaiban diri. Dia tidak dapat lari daripada keaiban diri. Dan apabila saja keaiban diri itu ditutup, maka nampak indahlah. Nampak indahlah. Sebagaimana kita hari ini, kita memuji seseorang tadi, indahnya wajahnya, tampannya orang ini. Orang Kelantan kata janguknya dia, contohnya. Orang Indonesia kata gantengnya dia, begitu. Orang KL kata handsome-nya dia, itu bagi orang lelaki. Kalau orang puang gitulah, cantiknya dia, indah, macam-macam lah pujian tadi. Sebenarnya orang itu tidak dapat lari daripada keaiban. Maka ulama mengatakan keaiban itu ada dua.
Satu keaiban dari segi hissi ataupun dari segi zahir. Keaiban dari segi zahir. Satu keaiban dari segi zahir dia panggil hissi. Yang kedua, keaiban dari segi maknawi ataupun batin. Apa dia keaiban? Keaiban dari segi zahir. Seperti keaiban ni benda-benda yang keji, benda yang tidak suka, benda yang tidak indah, benda yang tak wahi dan seumpamanya. Seperti apa dia? Atas orang itu ada darah. Kadang-kadang ada nanah, kadang-kadang ada kotoran, najis dan seumpamanya. Bagaimana kalau orang itu selalu keluar darahnya, ikut hidungnya, ikut telinganya, maka orang tak muliakan dia. Orang tidak akan muliakan dia. Kenapa? Kerana keaiban itu dizahirkan. Tapi orang puji orang ni, cantik orang ni, indah orang ni. Sebab apa? Sebab ditutupi oleh kulit. Lalu dinampak indah. Dinampaknya indah. Maka aib ini yang pertama, aib dari segi zahir, seperti darah, najis, lendir dan seumpamanya. Itu kotoran yang zahir. Tapi kita tetap bersama dengan orang tadi, kita tetap muliakan dia, kita gembira bersama dengan dia, kita rasa suka duduk dengan dia. Sebab kita tak nampak keaiban dia. Darah duduk dalam bawah kulit mana nampak. Kotoran-kotoran yang terlindung itu mana nampak. Jadi sebab itulah kita muliakan dia. Itu dari segi yang pertama. Yang kedua, dari segi maknawi ataupun batin. Aib dari segi batin. Seperti apa? Seperti dengki. Seperti dengki. Ada sifat dengki. Ada sifat su'uzon, buruk sangka pada orang. Ada sifat sombong. Sombong. Dan seumpamanya sifat. Itu kotoran. Itu aib. Allah menutup keaiban tadi. Maka dengan sebab menutup keaiban tadi, maka tutupan Allah yang indah tadi. Tutupan Allah yang indah tadi menyebabkan orang memuliakan kamu. Maka ketika mana orang memuliakan kamu, orang puji kamu, masuk mulia di situ ialah puji. Apabila orang memuji kamu, maka fahamlah kamu. Sesungguhnya orang memuji kamu dengan sebab Allah menutup keaiban kamu. Kata Ibnu Ajibah, seandainya dan kita Aiqazul Himam. Dan kita Aiqazul Himam menyatakan seandainya diambil daripada kalam Syekh Zarruq. Syekh Zarruq mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka keaiban kamu, maka nescaya tidak ada orang pun yang akan memuji kamu. Seandainya, kata Syekh Zarruq, seandainya Allah Ta'ala membuka keaiban kamu, tidak ada orang pun yang akan memuji kamu dan tidak ada orang pun yang akan berdampingan dengan kamu. Maka, dengan sebab itulah, bila mana saja seseorang itu, dia mendapat pujian, maka dia kena sedar bahawa Allah sedang menutup keaiban dia. Tutupan Allah yang indah inilah yang menyebabkan manusia itu dipuji. Tanpa tutupan Allah, maka manusia tidak akan dipuji. Maka sesiapa yang memuliakan kamu seumpama dengan pujian, maka sebenarnya dia telah memuliakan akan Allah yang elok menutup kamu. Dan dikatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu apabila menghendaki engkau akan segala hamba, akan segala hamba itu, maka dijalankannya atasmu dinding yang elok. Bila Allah Ta'ala nak kamu ini mendapat kebaikan, kemuliaan, maka Allah tutupkan kamu dengan tutupan yang indah. Tak nampak macam tubuh badan kita, orang tengok, kita tengok seorang yang wajahnya indah, tubuh badannya yang menarik, lalulah kita tengok indahnya. Indahnya itu sebab ditutup dengan tutupan yang indah. Dan ditutup lagi dengan pakaian yang indah, contohnya lagi. Maka cantiknya dia, indahnya perwatakan dan penampilan dia. Tetapi sebenarnya kotoran itu, air itu ditutup.
Dan dihilangkan segala kejahatanmu. Maka dihilangkan kejahatan kamu. Tak nampak kejahatan kamu. Sebab itu kata ulama, kalau dengki itu dizahirkan oleh Allah, semua manusia akan lari. Kerana dikatakan, apabila dizahirkan oleh Allah, dalam hati ada sifat dengki, maka dengki itu mempunyai bau yang amat busuk sekali. Maka larilah orang. Kenapa? Kerana aib. Tetapi Allah tutup dalam hati seseorang tadi, sehingga tak nampak orang ni ada dengki ke, orang ni ada su'uzon ke, orang ni ada takabur pun tidak nampak. Maka Allah tutup, Allah hilangkan kejahatanmu, yang ni Allah tutup, tak nampak. Bila Allah Ta'ala tutup dia, kita tak tahu dalam hatinya penuh dengan tamak, contohnya. Ni contoh saja. Kalaulah satu orang ulama itu dalam hatinya penuh dengan riya, ujub, takabur, Allah tutupkan dia. Ujub, takabur, riya, Allah tutup. Maka orang pun pakat puji dia. Orang pun sanjung dia. Kerana apa? Kerana Allah menutup keaiban dia tadi. Kalau seorang pemimpin itu ditutup sifat tamak yang ada pada dia. Sifat yang suka menjatuhkan orang. Yang ada pada dia. Allah Ta'ala tutup. Dan sifat buruk sangka pada orang. Allah Ta'ala tutup. Maka orang muliakan pemimpin tadi. Begitu juga orang kaya. Di dalam hatinya itu ada kesombongan. Allah Ta'ala tutup sifat kesombongan dalam hati orang kaya tadi. Tak nampak. Ada tapi tak nampak sifat sombong dia. Ataupun sifat bakhilnya. Ada sifat bakhilnya. Ditutup lagi. Ataupun sifat maknanya megah dia tadi. Allah Ta'ala tutup. Maka orang muliakan dia. Seandainya dibuka sifat-sifat itu, habis semua lari belaka. Semuanya lagi belaka. Maka dikatakan bahawa dan zahirlah karamnya, zahirlah kemuliaan dia. Jadilah dia orang yang mulia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup dia. Dan keelokan dinding atasmu, betapa indah Allah Ta'ala tutupkan, dindingkan kamu, sehingga orang terus memuji kamu. Maka demikianlah dikatakan bahawa apabila seseorang tadi, bila dia mendapat pujian, dia kena memahami 3 perkara. Bagaimana kalau orang muliakan kamu, bagaimana kalau orang puji kamu. Maka hendaklah dia mengetahui 3 perkara. Yang pertama, ketika kamu dipuji, maka pujilah Allah. Ketika mana dipuji, oh saya tengok awak ni baik. Ataupun bila mana dapat pujian Allah, dia kata, saya tengok awak ni ada kebaikan. Saya tengok awak ni saleh. Saya tengok awak ini, apa dia? Alim. Saya tengok awak ini dermawan. Saya tengok awak ini begini. Pujian yang baik-baik. Maka yang pertama, kamu pujilah Allah. Jawapan dia apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jangan Alhamdulillah itu merasakan bahawa memang kita layak dipuji. Memang bukan. Alhamdulillah itu kita mengembalikan pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Maka cara dia itu apa? Cara dia itu hendaklah kita kembalikan pujian itu kepada Allah dengan kamu memuji Allah. Itu pertama. Jadi bila orang puji kita, kita jawab apa? Alhamdulillah. Jadi satu ketika Allamah Habib Umar ini, dia pergi satu tempat, dia nak ada satu orang Syekh Azhar nak ceramah. Maka Habib Umar pun datang, Habib Ahli Jufri pun datang. Maka biasanya orang yang paling hebat letak ceramah belakang sekali lah. Maka disuruh Habib Umar tu ceramah. Disuruhnya Habib Ali ceramah. Habib Ali tu ceramah. Habib Ali ceramah sikit saja. Berapa minit saja. Dia kata Habib Ali Jufri, saya tidak boleh berceramah di hadapan guru saya. Gurunya Habib Umar. Maka saya tidak boleh berceramah di hadapan guru saya. Hanya mampu sedikit saja kerana imtisal ya. Maknanya kerana mengikut perintah saja. Maka dia pun ceramah. Berapa minit saya ceramah, dia bagi pada Habib Umar. Lepas pada tu ceramah yang kedua itu barulah Allamah Habib Umar. Habib Umar pun ceramah. Habis ceramah barulah yang ketiga. Yang ketiga barulah Syekhul Azhar. Ketika Syekhul Azhar nak bercakap, dia kata, saya
apa yang saya nak kata dalam hati semua Habib Umar dah cakap. Saya terlintas dalam hati Habib Umar cakap. Saya terlintas dalam hati Habib Umar bercakap. Akhirnya saya tak tahu nak cakap apa. Apa yang saya nak cakap, Habib sudah cakap. Lalu dia pun puji Habib Umar. Dia pun pujilah Habib Umar dengan pujian yang hebatlah maknanya. Dia puji Habib Umar. Tetapi setiap kali dia puji Habib Umar senyum, Habib Umar akan kata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah tu bukan merasa, oh terima kasihlah puji saya. Bukan. Ketika dia mendapat pujian, dia puji Allah. Dia puji Allah, dia puji Allah. Maka dalam video yang kita tengok tu, bila orang tu muji Allamah Habib Umar, maka Habib Umar pun kata Alhamdulillah sambil senyum. Alhamdulillah sambil senyum. Dapat pujian, Alhamdulillah. Dapat pujian, Alhamdulillah. Maka kata ulama sufi, apabila orang memuliakan kamu dengan pujian, apabila orang muliakan kamu dengan pujian, maka kamu pujilah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan merasa memiliki sifat terpuji. Jangan merasa kita ini layak dipuji. Senang. Jangan merasa layak dipuji. Bila orang puji kita, kita rasa suka. Memang pujian tu tepat dengan kita. Maknanya, bila orang kata kamu ni saleh, kita pun rasa memang aku saleh. Memang kita layak dipuji. Tidak boleh begitu. Kata ulama, sesiapa yang merasa bahawa dirinya layak dipuji, ataupun dia merasa memiliki sifat yang dipuji itu, maka jelaslah dia jahil dengan dirinya. Sesiapa yang merasa dia layak dipuji, dan atau dia merasa dia memang memiliki sifat yang dipuji itu. Maksudnya apa? Kamu ni alim. Oh, memang aku alim. Kamu ni soleh. Memang aku soleh. Dia merasa begitu. Kamu ni dermawan. Allah memanglah dermawan. Merasa dia memiliki sifat itu, maka jelaslah dia jahil dengan dirinya. Sebenarnya dia jahil dengan dirinya. Macam kita lah. Kita ni sebenarnya minta Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Kerana kita malu, maka manusia akan hilang puji kita. Macam kita bicara dalam malam semalam. Jadi dikatakan bahawa sedarlah kita tidak layak atas sifat yang ada pada orang, atas sifat yang dipuji itu, dan jangan merasa kita layak dipuji. Jangan merasa kita memang berhak mendapat pujian. Maka ini yang kedua, apabila kamu dimuliakan, apabila orang muliakan kamu, apabila orang puji kamu, apabila orang sanjung kamu. Pernah satu ketika Syekh Yusuf Al-Hasani, beliau datang di satu tempat, dia nak untuk berceramah. Jadi sebelum ceramah, maka pengurusi majlis pun sebut, kita didatangi oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, seorang yang alim, seorang yang soleh, dipuji habis. Macam-macam pujian. Habis gerak-gerak. Lepas tu baru jemput Syekh. Bila dijemput Syekh, Syekh pun naik. Syekh pun kata, mula-mula je nak ceramah. Kata Syekh, aku datang di sini bukan untuk dapat pujian. Mula-mula lagi nak ceramah. Dia kata, aku datang di sini bukan nak dapat pujian. Aku datang sini hanya nak menyampaikan ilmu Allah saja. Bukan aku nak cari pujian. Maka, tengok orang yang faham. Mereka tidak merasa mereka memiliki sifat yang layak dipuji, dan apabila mereka dipuji, mereka akan memuji Allah. Maka yang kedua, jangan merasa layak dipuji. Itu nombor dua. Yang ketiga, jangan memandang orang yang dipuji itu telah muliakan kamu. Jangan memandang orang yang memuji itu orang yang muliakan kamu. Sebenarnya dia muliakan Allah. Pendek kata, jangan perasan kok. Gitu. Orang kata jangan perasan kok. Oh, ustaz ni baguslah ustaz. Senyum sengih je kata. Mana orang sedang puji kita dok. Jangan memandang orang yang memuji itu telah memuliakan kamu. Tapi sebenarnya dia memuliakan Allah. Kalau kamu merasa sesiapa yang merasa orang yang memuliakan kamu itu, kamu rasa dia sedang memuliakan kamu,
Dia tidak memuliakan Allah. Orang yang memuji kamu itu ataupun orang yang memuliakan kamu, kamu rasa dia sedang memuliakan kamu, maka jelas kamu adalah orang yang kufur nikmat. Itu kata ulama. Jelas dia adalah orang yang kufur nikmat. Jadi dalam keadaan macam itu, maka jaga-jagalah. Jangan suka sangat mencari kemuliaan. Dengan itu, Allah Ta'ala tutup akan kehilangan. Allah Ta'ala tutup akan keaiban. Siapa hilang aib, tak nampak aib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah, kalaulah tidak kerana nikmat Allah Taala yang ada padamu, tentulah kamu akan mengikuti syaitan. Kamu akan mengikuti syaitan kecuali sebahagian kecil saja di antara kamu. Jadi sebenarnya ingat, Allah Ta'ala ini menunjukkan kebaikan-kebaikan itu yang kamu lakukan itu adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allah Ta'ala. Jangan merasa kebaikan diri kita. Sesiapa yang merasa kebaikan dirinya, dia telah mengikuti syaitan. Sesiapa yang merasakan fadlullah, itu kelebihan Allah. Walaula fadlullah. Sebab tu Allah Ta'ala tak kata, kalaulah tidak dengan kebaikan kamu, tak. Allah Ta'ala kata, walaula fadlullah alaikum. Kalaulah tidak kebaikan Allah atas kamu. Jangan merasa kebaikan kamu. Warahmatu dan rahmat Allah kepadanya. Maka nasai kamu akan ikut syaitan. Maknanya apa? Kalau merasa ini kelebihan saya, ini maknanya kelebihan saya, ini rahmat saya, nasai kamu akan mengikuti syaitan. Tapi tak mengikut syaitan, macam mana? Ini kelebihan Allah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila saja orang puji kamu, orang mulia kamu, orang beri kebaikan kepada kamu, maka dikatakan bahawa hendaklah kamu mendoakan dia. Doa. Macam mana doa dia? Kalau orang buat baik pada kita, kita doa jazakallah. Jazakallah khairan jazak. Boleh juga. Semoga-moga Allah Ta'ala membalas kamu dengan sebaik-baik balasan. Ataupun jazakallahu khairan. Allah Ta'ala membalas, semoga-moga Allah membalas kamu kebaikan. Tadi, lepas maghrib tadi, kita bagi tahu ke isteri kita. Khabar, kalau orang puji kamu, sebelum nak kuliah ni, kuliah dengan orang rumah dulu. Kalau orang puji kamu, kita katalah jazakallah. Orang rumah kita kata, tak, hadza min fadli rabbi. Dia kata, hadza min fadli rabbi. Oh, betul juga. Betul juga. Ini daripada kelebihan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ayatnya apa? Walaula fadlullahi alaikum. Kalau tidak kelebihan Allah atas kamu. Warahmatu dan rahmat Allah. Jangan kata kalaulah tidak kerana saya. Kamu ni, dia kata, terima kasihlah Tuhan. Tuhan telah tolong saya. Saya susah baru ni. Saya susah baru ni. Maka Tuhan bantu saya bagi modal. Saya boleh berniaga. Dia pun kata kalaulah tidak kerana saya. Kalau tidak kerana saya, maka dia telah silap. Dia tak boleh kata gitu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah tidak kerana kelebihan Allah atas kamu dan juga rahmat Allah. Jadi maknanya bermakna boleh juga hadza min fadli rabbi. Itu kata isteri kita lah di rumah. Kita kata jazakallah. Dalam kitab kata jazakallahu khairan. Baik. Maka bagaimana kita nak menghadapi orang yang memuji kita? Maka yang pertama, kita boleh memuji dia dan memuji Allah. Terima kasih. Sebab tu dia kata lam yashkurillah. Lam yashkurin nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, lam yashkurillah. Maka dia lam yashkurillah. Maknanya dia tidak bersyukur pada Allah. Maka kita boleh berterima kasih pada dia. Kita boleh terima kasih, kita boleh puji dia dan puji Allah. Dua. Puji dia dan juga puji Allah. Yang pertama kita puji dia balik, tapi kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua,
kita puji, kita mulia dia dan kita doakan dia. Maka kata ulama, perkataan jazakallahu khairan jaza ataupun jazakallahu khairan, dia masuk dua lah ke. Puji dan doa sekaligus dua-dua. Maknanya sekaligus dua-dua. Kalau dia kata orang buat baik pada dia, orang muliakan dia. Orang muliakan dia. Maka dia kira dia dapat dua-dua. Maka yang pertama kita puji dia. Yang kedua kita puji dan kita doa. Itu kaedah dia. Kita puji dan doa. Yang ini maknanya yang ini bila kita tengok orang buat baik pada kita, orang muliakan kita. Dan yang ketiga, kita puji, kita doa, kita balas kebaikan dia. Balas balik kebaikan dia. Jadi ada tiga. Satu, kita puji balik ke dia dan pastikan pujian itu kembali pada Allah. Yang kedua, kita puji dan kita doa. Yang ketiga, kita puji, kita doa, kita balas balik kebaikan dia. Itu cara dia. Hanya kata ulama yang pertama, puji itu bahaya. Kita puji orang buat baik pada kita itu bahaya. Sehingga dikatakan dalam hadis, sesiapa yang memuji kawannya, dia seperti menyembelih leher kawan dia. Sebab tu kalau boleh janganlah puji-puji sangat orang. Jangan puji-puji sangat. Walau dia buat live, dia tunjuk kebaikan, jangan puji sangat, siang ke dia. Kenapa? Baik kita mengambil kaedah, kita doa. Kita doa saja. Kita doa saja. Jadi kalau ustaz tengok ada satu orang ustaz ke, dua tiga orang ustaz ke, dia tolong orang susah, kita dapat tahu susah, kita tak balas, tak tulis dalam komen. Dia ni baik, bagus-bagus. Tak nak puji dia. Bukan tak nak puji, nak doa ke dia. Nak doa ke dia. Dan doa yang afdal adalah doa yang kita doa kepada seseorang yang seorang tak tahu kita doa ke dia. Maknanya. Sebab tu kita tak komen. Orang-orang yang baik, dikatakan baik tu kita tak komen apa-apa. Tak komen apa-apa. Dia buat baik pun kita tak puji dia. Berapa ustaz tak puji dia? Bukan tidak mahu puji dia. Kata ulama, bahaya orang yang puji orang ini, bahaya kepada orang yang kena puji ataupun orang yang kena mulia itu, maknanya yang pertama, dia akan jadi sombong. Bahaya. Dia akan jadi sombong kalau kita puji dia. Maknanya. Yang kedua, dia akan jadi bangga. Maknanya dia akan jadi bangga. Kalau kita memuji orang yang meninggal dunia, boleh? Boleh, tapi kurang afdal. Afdal doa. Doa afdal, orang yang sudah mati, kita doakan dia dan kita hadiahkan pahala. Itu lebih afdal daripada kita memuji dia. Boleh, tidak ada masalah nak puji, tapi tidak afdal. Afdal lagi, afdal juga boleh, tapi yang lebih afdal doa dan menghantarkan pahala kepada dia. Maka yang kedua, dia akan jadi bangga. Jangan sampai dia jadi bangga. Kita doa-doa dia jadi bangga, itu bahaya. Sebab tu kalau boleh janganlah puji sangat. Janganlah puji sangat, takut kesian ke dia. Kita sayang ke dia. Sabit sayanglah, tak puji dia. Bukan kata kita tak nak puji dia. Pernah orang tanya dululah. Ada orang satu orang ustaz tu dia tolong orang, semua puji-puji dia. Maka orang tanya ustaz, macam mana pandangan ustaz? Kata maknanya, jadi kita tak ambil jalan puji, baik kita ambil jalan doa. Jalan doa. Jalan doa ni macam mana? Kita minta Allah, moga-moga dia duduk dalam kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara hati dia. Kerana dia sedang diuji ni. Orang yang mendapat pujian-pujian ni, dia diuji sebenarnya. Bila tu, akhirnya takut dia jadi sombong, dia jadi bangga. Dia jadi bangga. Kemudian yang ketiga, dia jadi apa? Dia jadi riak dalam amal. Dia jadi riak di dalam amal. Bimbang. Kalau kita puji-puji dia, nanti dia jadi riak. Dia suka infaknya riak. Kita puji dia, dia rajin sembayangnya riak. Kita puji dia, bagusnya rajin baca Quran sama, maka baca Quran dia jadi riak. Sebab dia dapat pujian. Itulah bahaya.
Bukan tak nak puji, minta maaf banyaklah puji. Tapi puji dalam hati sudahlah. Maknanya supaya apa? Supaya maknanya supaya orang itu selamat sebenarnya. Lalu dikatakan lagi, maknanya apabila seseorang tadi diberi kemuliaan oleh orang lain, dapat kemuliaan, tak kira lah dengan sabit harta dia yang dia itu dermawan, ataupun yang sabit dia ini ilmu dia pun, hatta pada ilmu dia dan seumpamanya. Kemudian dikatakan lagi, maka apabila dihilangkan daripada dindingmu, dengan wasitah ketiadaan syukur, maka zahirlah bagi segala kejahatan. Baik, seandainya Allah membuka keaiban kamu, hilang dinding indah tadi yang Allah Ta'ala tutup. Bila Allah Ta'ala tutup tadi, hilanglah keindahan tadi. Maka apa yang berlaku? Maka zahirlah segala kejahatan kamu. Bila Allah Ta'ala dah membuang dinding tadi, Allah Ta'ala tutup keaiban. Bila Allah Ta'ala buka tadi, maka zahirlah kejahatan kamu. Bagi segala hamba, maka berbaliklah ikramnya dan syukurnya dengan kehinaan dan kecelaan. Bila Allah Ta'ala buka saja keaiban, maka ketika itu tidak ada lagi orang muliakan kamu. Maka tidak ada lagi orang mulia kamu, tidak ada lagi orang puji kamu. Maka bertukarlah ia. Bertukar apa? Bertukarlah dia daripada pujian kepada celaan, daripada mulia kepada kehinaan, daripada mulia kepada hina, daripada puji kepada cela. Bila Allah Ta'ala buka, itu bahaya. Bahayanya apa? Bahaya bila merasa kita layak dipuji. Bila layak dipuji, kita rasa bangga dan kita rasa kita layak dimuliakan. Kita rasa kita sudah hebat begini. Akhirnya terlupa dia dengan Allah yang menutup. Allah yang menutup. Maka bila Allah Ta'ala tutup, satu hari Allah Ta'ala buka. Kerana apa? Kerana selama ini dia menganggap dia memang layak dipuji. Maka bila Allah Ta'ala buka, tidak ada lagi lah pujian. Habis bertukar menjadi celaan. Seandainya orang itu benar-benar mengetahui hakikat dan keadaan seseorang yang sebenarnya dia tahu hakikat, dia tahu diri dia siapa, maka dia sedar bahawa dia tidak layak dihormati. Begitu juga orang lain. Kalau orang lain tahu hakikat diri dia, kalau orang tahu keadaan dirinya yang sebenar, maka orang tidak akan hormat dia dan orang tidak menyukai dia. Maka segala kekurangan dan keaiban kita sebenarnya ditutup oleh Allah dengan tutupan yang indah lagi elok. Begitu baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Atas sebab apa Allah buka keaiban hambanya? Sebab apa Allah Ta'ala buka keaiban hambanya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Adalah sebab-sebab. Antara sebab kadang-kadang dibuka keaibannya disebab dia suka membuka keaiban orang. Disebut dalam hadis, siapa yang suka membuka keaiban orang, Allah akan membuka keaiban dia. Tidak dibuka keaiban di dunia, dibuka keaiban akhirat. Bermakna barang siapa yang mahu keaibannya ditutup, maka jangan buka keaiban orang. Jadi sana pesanlah sini. Ini kan zaman internet kan. Zaman internet, zaman Facebook, cepat-cepat sangat tu saya buat. Berita kita tak tahu betul tak betul. Ini macam-macam. Kadang-kadang diuji. Tiba-tiba nampak orang tu buat benda tak molek. Padahal benda tak molek tu bukan dia pun. Kadang-kadang orang boleh buat lah ni kan. Kita pun sebab, kita pun kata lalu. Pada kita pun tak kenal dia, kita pun tak tahu dia mana perangai dia macam mana. Maknanya, tapi kita cepat nak cela dia. Bermakna apa? Kita membuka keaiban dia. Jangan buka keaiban dia. Jangan buka keaiban. Walaupun dia lah memang ada keaiban, manusia mana ada manusia tidak ada keaiban. Tapi kita dilarang. Dilarang membuka keaiban orang lain. Nanti Allah Ta'ala buka keaiban kita. Jadi ditanya tadi,
Sebab apa Allah membuka keaiban hamba-Nya? Allah membuka keaiban hamba-Nya bila dia membuka keaiban hamba Allah yang lain. Itu antara sebabnya. Moga-moga Allah Ta'ala tutup keaiban. Kan kita dah baca kemarin. Orang awam macam kita minta Allah Ta'ala tutup keaiban. Kerana apa? Kerana malu dengan makhluk. Orang soleh tutup keaiban. Tapi kerana apa? Kerana malu dengan Allah. Pernah satu ketika Allamah Habib Omar duduk di makam Nabi Allah Hud. Dia berceramah. Sesungguhnya aku dan kamu pernah melakukan maksiat. Aku dan kamu dia kata adalah ahli maksiat. Kita pernah fikir, orang macam Habib Umar ni ahli maksiat ke? Maknanya, rupa-rupanya orang yang soleh maksiatnya lain. Orang macam kita maksiat lain. Maksiat kita maksiat apa? Maksiat maknanya seperti dengan jelas buat mengumpat, menghina orang, memfitnah dan sebagainya. Tapi apa maksiat orang soleh? Maksiat orang soleh ni dia dah rasa terlintas dalam hati dia je. Maknanya rasa dia megah saja. Dia dah rasa dia bermaksiat. Terlintas dalam hati. Contohnya apa? Contohnya ceramah, orang pun jadi insaf, bertaubat pada Allah. Terlintas dalam hati dia baik. Dia bertaubat lalu pada Allah. Menangis di malam-malam. Itu maksiat orang soleh. Padahal maksiat orang soleh tu bagi kita tak maksiat pun. Tak maksiat pun, tapi dia dah rasa bagaikan maksiat. Begitu gambarannya. Baik. Maka demikianlah dikatakan bahawa jika ada orang memuliakan kita, jika ada orang memuliakan kita, jika ada orang menghormati kita, maka menurut ilmu tasawuf bahawa kita tidak boleh memandang terhadap kemuliaan. Yang kita perolehi itu ada pada diri kita. Jangan rasa begitu. Tak boleh kita rasa memang ada. Maka jika demikian tersemat dalam hati kita, aku ni sudah baik, aku ini sudah soleh, aku ini sudah baik, sudah soleh. Maknanya orang pun puji kita, kita pun rasa memang kita layak. Memang bermakna kita tidak lepas daripada keaiban kita. Dan juga dalam waktu yang sama, orang mulia kita, tapi kita dipandang hina oleh Allah. Siapakah orang yang dipandang hina oleh Allah? Bila merasa dirinya mulia. Sedangkan dia ini dalam keadaan banyak lagi keaiban dia. Lalu dikatakan bahawa kena faham beberapa perkara. Apa dia? Yang pertama, mengenai kemuliaan. Apabila orang memuliakan kamu, yang pertama kita kena faham, sebenarnya Allah telah buat baik kepada kita. Itu yang pertama. Sebab tu kita murnikan tauhid kita kepada Allah. Allah buat baik pada kita. Allah tak buka keaiban kita ni. Orang sambut kita, orang beri penghormatan kita, orang puji kita, orang maknanya ikram kita. Maka sebenarnya zahir orang buat baik kita, hakikat ni kita kena melihat Allah sedang buat baik pada kita. Allah datangkan orang ni, suruh buat baik kamu. Allah Ta'ala datangkan, kamu sambut dia. Allah Ta'ala datangkan, kamu beri kebaikan pada dia. Allah Ta'ala datangkan, kamu khidmat pada dia. Maka ketika itu, apabila kamu dimuliakan, yang pertama kamu kena sedar bahawa Allah Ta'ala sedang buat baik kepada kamu. Ini nombor satu. Yang kedua, maknanya orang yang buat baik dengan kita itu, orang itu buat baik adalah jalan wasilah supaya kita memuji Allah. Adalah jalan supaya kita puji Allah. Puji Allah dan pujilah orang yang memuliakan orang yang buat baik pada kita dengan doa. Seperti apa? Seperti jazakallah. Macam tadi kita doakan dia. Maka ada orang soleh dahulu. Ada orang soleh. Dia hantarkan, dia bagi makan kepada fakir miskin. Orang soleh dahulu, dia alim, dia beribadat. Alim, soleh, dalam waktu yang sama dia dermawan. Maka ada satu kisah. Dikatakan bahawa orang soleh tadi beritahu pada anak buah dia. Dia kata ahli khidmat dia.
ini gandum saya sudah bagi, tolong bagi kepada fakir miskin. Ini bagi pada fakir miskin. Tolong bagi pada fakir miskin. Dan setiap kali jumpa pada fakir miskin, minta tolong dia doakan kepada saya. Doakan kepada saya dan tolong catat apa yang dia doa. Maka dibawalah gandum, beras dan musim PKP. Gandum, beras bagi. Dia pun kata ini daripada ustaz ataupun ni, dia hanya minta doa saja. Doa saja. Maka tolonglah doa ke dia. Dia pun doa. Tuan Guru tadi, orang alim tadi kata, catat doa orang fakir pada dia. Dia pun, ya Allah Tuanku murahkanlah rezeki. Dia pun tulis, ya Allah ya Tuanku murahkan rezeki. Dia pun hantar yang lain pula, gandum, gula, beras dan sebagainya. Ini daripada guru saya ini, ustaz saya ni, dia minta tolong doakan. Dia doalah ke dia. Baik saya doakan panjang umur. Dalam ketaatan, dia pun tulis, panjang umur dalam ketaatan. Pergi pula rumah yang lain pula. Ini daripada guru saya ini, dia minta tolong doakan. Maka didoakan mati dalam keadaan beriman. Tulis mati dalam beriman. Balik, Tuan Guru tanya, ada tak orang fakir miskin doakan saya? Ada. Ini orang yang pertama doa, dia kata murah rezeki. Yang ni doa panjang umur. Yang ni doa duduk dalam keimanan. Yang ni doa jadi ahli syurga. Maka dia pun doa balik. Tuan Guru tadi doa balik. Ya Allah, ya Tuhanku. Maknanya, sebagaimana dia doa pada aku, maka aku mendoakan dia kembali. Agar dia murah rezeki. Agar dia begini. Ini cara orang soleh. Dia tak masuk Facebook ke? Dok. Dok. Antara dia dengan itu, dia minta saja. Dia minta saja untuk doa. Dia mendoakan. Kerana apa? Kerana bila dia tadi, dia doa, dia tolong orang tadi, bermakna Allah menunjuk jalan dia supaya buat kebaikan pada orang, maka jalan dia apa? Jalan dia dapat doakan kepada orang lain. Dapat doa. Maka ingat yang kedua, kita ini bila orang buat baik itu sebagai wasilah jalan untuk kita puji Allah. Kita puji Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang tadi kita tahu Allah buat baik, yang kedua kita disuruh memuji Allah. Dan yang ketiga, jangan kecewa. Maknanya bila orang tidak membalas kebaikan kamu. Kita buat baik, orang tidak buat baik pada kita. Jangan kecewa. Jangan marah jika tidak dimuliakan, jika tidak dipuji. Kalau kita marah sebenarnya, kenapa kita marah? Kita marah sebab kita rasa kita layak dipuji. Tapi bila orang tak puji kita, kita marah sebab kita layak dimuliakan. Tiba-tiba orang tak muliakan kita. Tiba-tiba orang tak puji kita. Kita marahlah sebab kita rasa kita layak dipuji. Bermakna orang yang marah, kecewa bila mana dia buat baik orang tak balas dia, bermakna dia jahil dengan diri dia. Muni siapa? Mana ada kebaikan? Semua kebaikan Allah. Kebaikan daripada Allah. Sebab tu dikata dalam ayat Quran, innama wa yut'imunna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada mereka itu kerana Allah Ta'ala. La yuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak fikir pembalasan dan ucapan terima kasih, tak fikir pun. Ini baru orang soleh. Orang soleh. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, apabila kamu dimuliakan oleh Allah, dengan orang muliakan kamu, maka pujilah Allah. Kerana pujian itu milik Allah. Ulama Tauhid kata, puji itu ada 4 ni, kata ulama Tauhid. Yang pertama, puji qadim bagi qadim, yakni Allah memuji zat dia. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pembantu, dialah sebaik-baik penolong. Allah puji zat dia. Jadi yang pertama, puji Allah kepada zatnya. Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua, puji Allah kepada makhluk. Seperti Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memuji innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Itu yang kedua.
Yang ketiga, puji kita, puji makhluk kepada Allah. Seperti kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Puji makhluk pada Allah. Yang keempat, puji makhluk pada makhluk seperti kita puji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akhirnya keempat-empat, puji Allah pada zatnya sendiri, puji Allah kepada hamba-Nya, puji hamba-Nya kepada Allah, puji hamba kepada hamba, semuanya milik Allah Taala belaka. Tak ada pun milik kita. Tak ada milik kita. Maka layak tak kita dipuji? Tidak layak dipuji. Maka orang yang melihat dia mendapat kebaikan itu ada 3 jenis orang. Orang yang melihat dia dapat kebaikan apabila dia dipuji orang, maka ada 3 jenis manusia. Yang pertama, orang awam. Orang awam yang pertama, la yashhaduna illa khalqi. Dia tidak melihat kecuali makhluk je yang buat baik ke dia. Ini yang pertama. Buat baik makhluk saja. Kita ni duk susah. Susah sungguh, tak ada makanan, tak ada tu. Contoh saja ni, susah. Tiba-tiba datang orang pun tolong. Orang pun tolonglah kita. Bila orang tolong kita, lalu kita pun kata, Allah terima kasih banyaklah. Hanya nasib baik kamu ada. Kalau tidak susahlah saya. Saya tidak akan lupa kamu sampai akhir hayat saya. Makna itu orang yang baru tolong kamu. Allah Ta'ala tolong kamu daripada kamu lahir. Sampai sekarang Allah Ta'ala tolong kamu. Tak ada pula kita kata, Allah Ta'ala lah tolong hokmah saya. Tak ada. Tidak ada. Maka ini orang awam. Orang awam yang pertama, bila orang buat baik pada dia, dia hanya nampak makhluk saja. Dia hanya nampak makhluk sahaja. Yang kedua, orang khawas. Orang khawas, la yashhaduna illal khaliq. Dia hanya melihat Allah. Maknanya, dia melihat orang dan daripada orang itu Allah yang menolong dia. Dia berterima kasih pada orang. Melihat makhluk dan juga Allah. Jadi, zahir saja. Ini orang khawas. Ini pun dah jadi wali dah. Dia tengok Allah Ta'ala memberi kepada dia melalui orang ini. Allah Ta'ala beri kepada dia melalui asbab. Maknanya kebaikan orang ini. Ini orang khawas. Orang khawasul khawas hanya al-khaliq mutlaqan. Allah Ta'ala yang beri. Tak apa dah orang. Semuanya Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala. Maka binasa yang lain. Hanya nampak Allah Ta'ala sahaja. Ini orang khawasul khawas. Maka jadilah kita kalau boleh jangan jadi macam orang awam. Kita ni orang awam lagi ni. Nampak makhluk semata-mata. Yang sebaiknya ingat Allah. Makhluk ini asbab saja. Menjadi sebab ataupun menjadi jalan saja supaya kita ini mengingati Allah Ta'ala. Maka sambung lagi. Walhamdulillah liman sataraka labithal hamda liman akramaka wa syukuraka. Maka puji itu bagi yang menutup. Sebenarnya yang puji patut puji Allah, bukan puji maknanya segala pujian itu milik Allah. Kerana Allah menutup. Jadi bila orang puji kamu, kamu kena nampak sebenarnya Allah yang patut dipuji kerana dia menutup keaiban. Dan yang mendinding akan dikau, yang ini mendinding, yang ini menutup keaiban kamu tadi. Tiada puji itu bagi yang memuliakan akan dikau. Jadi mungkin sedarlah, bukan puji atasmu. Bukan pujian tu layak atas kamu walaupun dia kata baiknya kamu. Orang pun tengok kamu bersolek-solek, orang comelnya kamu. Lagi menapanya? Kita pun beri pitih orang, dermawannya kamu, baiknya kamu. Kita pun menyampaikan ilmu, alimnya kamu. Kita pun semayang, solehnya kamu. Jadi, kena sedar. Sebenarnya, pujian tu kan milik Allah. Allah menutup keaiban kamu. Sebenarnya itu. Maka tiada puji itu bagi yang memuliakan akan dikau. Mendinding akan dikau. Tiada puji bagi yang memuliakan akan dikau. Dan syukur akan dikau melainkan dengan sebab elok dindingnya. Bukan puji itu akan ada atasmu. Tapi puji atas Allah yang Allah Ta'ala telah menutup
keaiban kamu yang begitu indah tutupannya Allah, tutupan Allah. Maka apabila telah dihilangkan sebab, maka hilanglah i'tiqad dan berganti segala kebajikan dengan segala kejahatan. Kalau dihilangkan tadi, tutupan tadi dihilangkan, maka hilanglah pegangan orang. Bergantilah segala kebajikan tadi jadi kejahatan. Dulu orang puji-puji, Allah Ta'ala buka orang pencela lalu. Cela dia seperti yang terdahulu sebutnya. Itulah yang dia, sebagaimana yang kata tadi. Sebaik Allah Ta'ala tutup keaiban. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban Ustaz Mustafa Kamal ni, tak ada orang dengar pengajian bicara ilmu. Mananya. Kalau Allah diterbuka keaiban kita ini, habis lari. Orang kata pula, Allah jangan pakai serban lah. Maknanya, jangan pakai jubah lah. Cekek orang tak percaya dah. Tapi Allah Ta'ala tutup keaiban. Segala puji bagi Allah. Oleh kerana itu, banyaklah kita puji Allah Ta'ala. Banyak puji Allah Ta'ala. Lepas sembahyang baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebagai contoh kita memuji Allah Ta'ala. Dan setiap doa puji lagi Allah. Setiap doa kita memuji Allah Ta'ala. Dan apabila kita mendapat nikmat, lepas kita makan, puji lagi Allah. Allah yang telah memberi nikmat. Bila orang puji kita, kita puji Allah. Akhirnya semua pujian itu milik Allah. Barulah kita sedar siapa diri kita. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga mendapat manfaat, mendapat kebaikan. Dan kita doa pada Allah agar Allah menutup akan keaiban kita. Dan kita doa kepada Allah agar Allah kurniakan taubat kepada kita. Jadi sekadar ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtaninahu wa tam'u lima huwa bididdiha. Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika wa zuqna lazzata ta'atika. Allahumma zuqna husnal adab fi jami'il ahwal ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.